Okey, siapa yang kitab ni buka muka surat 194, sebenarnya kita telah masuk ke dalam bahagian yang baru, bahagian yang keempat, tipu daya iblis terhadap orang awam. Jadi orang-orang awam macam kita lah ni, masyarakat-masyarakat macam kita ni, apakah tipu daya yang digunakan pula oleh iblis-iblis ini. Jadi walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan, bukanlah tujuan kita belajar ini untuk menyalahkan iblis dan syaitan. Tapi kita nak mengambil tahu apakah cara mereka. Terima kasih kepada Kak Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua? Alhamdulillah. InsyaAllah suara kuat macam tak puasa. Oh, itu tanda bersahur, barakah, subhanallah. Seronok ada semangat macam tu. Puasa ke kita, makan ke kita, tak ada makan ke kita, sebab we are for Allah kan. Yang semangat kita tu terletak pada iman kita, tahap kecintaan kita kepada Allah. Semangat kita tu bukan terletak pada makan ke tak makannya kita. Okey, masya-Allah, syukran. Okey, siapa yang ada kitab ni buka muka surat 194, sebenarnya kita telah masuk ke dalam bahagian yang baru, bahagian yang keempat, tipu daya iblis terhadap orang awam. Jadi orang-orang awam macam kita lah ni, masyarakat-masyarakat macam kita ni, apakah tipu daya yang digunakan pula oleh iblis-iblis ini. Jadi walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan, bukanlah tujuan kita belajar ini untuk menyalahkan iblis dan syaitan. Tapi kita nak mengambil tahu apakah cara mereka, apakah kaedah dan metod yang digunakan oleh iblis dan syaitan ini sehingga kita boleh jadi tertipu, terumpan. Dan ini sangat penting. Maklum kalau kita berperang, kita kena tahu apa dia strategi pihak musuh. Jadi macam tu juga dengan syaitan dan iblis ni, tak pernah jadi kawan kita, tak pernah. Walaupun dia dapat gelaran Qarin, Qarin itu maksudnya kawan kita. Dia memang kenal kita luar dan dalam. Lahir sahaja anak manusia ini, dia pun akan lahir sama. Dan itu dia assign untuk jadi kita punya bodyguard. Okey, bodyguard dia tengok depan, belakang, kiri, kanan, dia tahu dia adalah pakar pada diri kita. Jadi siapa kita? Nama rohani, pakar rohani. Bukan pakar rohani jiwa tu. Rohana, pakar kepada rohana. Jadi mana-mana syaitan, bila dia nak menyesatkan kita, dia akan merujuk kepada pakar-pakar ini yang kita panggil Qarin. Sebab tu penting untuk kita mengetahui strategi, metod mereka, perancangan mereka. Alhamdulillah bulan Ramadan kita tahu bahawa syaitan itu belenggu, wasul silatis syayatin ataupun wasuffidatis syayatin atau kamakal, bermaksud syaitan-syaitan itu terbelenggu. Terbelenggunya syaitan, maka para ulama mentafsirkan dalam 3 wajah ataupun 3 bentuk. Pertama, syaitan yang chief, yang besar-besar tu, yang di steering committee. Steering committee je yang kena belenggu. Tapi yang working committee, yang operational committee masih aktif. Okey, itu pandangan yang pertama menurut Imam Al-Qurtubi. Yang kedua, dikatakan syaitan dibelenggu itu adalah kerana syaitan tidak boleh menembusi ataupun tidak boleh mempengaruhi mana-mana individu Muslim yang dia benar-benar taatkan Allah, berpuasa kerana Allah, menjaga adab-adab puasa dan adab-adab Ramadan. Jadi siapa-siapa yang betul-betul dia berusaha untuk beribadah dalam bulan Ramadan ini, menyempurnakan dia punya ibadah, kemudian dia humble, dia betul-betul serahkan diri pada Allah, syaitan tak boleh nak tembus, tak boleh. Kemudian yang ketiga, disebut seperti itu belenggunya syaitan kerana bulan Ramadan ini rahmat Allah sangat banyak. Jadi melimpah ruahnya rahmat Allah sampai benda-benda yang buruk ni orang tak berapa minat.
Yang minat semua pada kebaikan. Saya tadi melangkah masuk, Kak Salwa dah siap cakap dah pasal tadarus kan. Itu pasal kumpulan tadarus, setiap lagi SOP. Rasa susah ni nak buat masa COVID-19, nak buat tadarus. Tapi tetap nak buat juga, betul tak? Sebab kita punya hati kita itu pakai ditarik je, kan? Ditarik, diruntun, dan kita tak pandang SOP itu masalah. Betul tak? Kita akan cuba berusaha untuk mematuhinya selama mana kita mampu. Selama mana kita mampu untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Jadi tuan-tuan puan-puan, jangan kira benda ini Allah tak pandang. Allah akan pandang kita dengan SOP-nya, dengan berbalutlah muka kan, dengan setiap kali tadah aja kepala kita, dahi kita tu kan. Sekarang dia sujudnya kedua dah. Sebelum kita sujud ke tempat sujud kita tu, pergi tadah ke temperature juga dulu kan, aku tempat suhu. Jadi itulah tuan-tuan puan-puan, itu benda yang biasa, norma baru, dan subhanallah ia tidak pernah melemahkan semangat kita. Okey, baik, kita masuk pula, kita nak tengok yang ini, bagaimana belitan iblis ini dia jalankan kerja strategi dia kepada orang-orang awam, itulah sebagaimana kita semua, dan ini merupakan bahagian second last, bahagian yang keempat sebelum kita masuk bahagian yang terakhir, bahagian yang kelima. Okey, 194, mendahulukan akal daripada ulama. Jadi orang-orang awam ada kecenderungan untuk menggunakan logik akal dia ataupun dia punya reason, alasan-alasan dia berbanding daripada kata-kata panduan hikmah daripada para ulama. Berkata Imam Al-Jauzi, ini Imam Al-Jauzi, dia pengalaman dia sendiri, dia ceritakan kepada kita semua. Wa minal awami may yarda an aqli nafsihi فلا يبالي بمخالفة العلماء فمتى خلفت فتواهم عرضه أخذ يرد عليهم ويقده فيهم وقد كان ابن عقيل يقول قد عشت هذه السنين فلو أدخلت يدي في صنعة صانع لقال أفسدتها علي فلو قلت أنا رجل عالم لقال بارك الله لك في علمك ليس هذا من شغلك هذا وشغله أمر حسي لو تعاطيته فهمته والذي أنا فيه من الأمور أمر عقلي فإذا أفتيته لم يقبل. Okay? Jadi kata Imam Ibn Jauzi, dia memetik beberapa pengalaman ulama yang berhadapan dengan orang awam. Apa maksudnya? Di antara orang awam ni, ada yang mementingkan akal dia sendiri, logik dia sendiri, berbanding dengan pandangan ulama. Selagi fatwa para ulama bertentangan dengan kepentingannya, dia akan segera menyanggah-nyanggah. Jadi dia nak ulama-ulama ini ataupun so-called pendakwah-pendakwah ke, ataupun orang yang dikenal sebagai ada latar belakang agama ke, kena ikut apa yang dia rancang. Jadi ini berhati-hati ya, penasihat-penasihat syariah macam tu selalu ya dipergunakan. Okey, malah mencela ulama tersebut seandainya mereka tidak mahu mengikut mereka. Ibnu Aqil berkata, telah sekian tahun aku menjalani hidup ini. Seandainya aku memasukkan kedua tanganku ke dalam satu bekas yang dibuat oleh seseorang, tentu dia akan berkata kepadaku, kau telah merosakkan bekas ini. Jika aku berkata, aku ini adalah orang yang berilmu, aku tahulah, kan? Maka dia pun akan berkata, semoga Allah memberkati ilmumu, tapi ini bukan kepakaranmu. Kepakaran pembuat barangan tadi merupakan sesuatu yang bersifat konkret. So dia merasakan bahawa kepakaran dia, ilmu dia, pengalaman dia itu konkret, tak boleh diubah-ubah. Jika aku menekuni kerjanya itu, aku akan memahaminya. Jadi ulama ni kata sebenarnya konkret pada dia, tapi pada dia boleh faham dan dia boleh adjust according to the hukum lah. Okey, sedangkan bidang kepakaranku adalah berkaitan dengan unsur akal. Sekiranya aku memberikan kepadanya fatwa, boleh jadi fatwaku tidak diterima. Yang ini banyak tuan-tuan perempuan, banyak sangat. Sebab dia dalam bidang dia kan, mungkin dia dalam bidang bisnes, dalam bidang itu, bidang ini. So ni ustazah ni bukannya tahu sangat urusan-urusan ni kan. Ustazah kena buat macam-macam ni je. Jadi dia yang ni tak payah ambil tahu. Kan, jadi itu yang boleh menimbulkan masalah kekeliruan di kalangan masyarakat. Yang ini iblis suka sangat. Syaitan suka sangat. Sebab lagi keliru, lagi kita was-was. Lagi kita ragu, lagi seronok dia. Sebab bila dah was-was, ragu-ragu, keliru, kita jadi malas.
Malas nak buat, biarlah. Ataupun kita duk sibuk melayan ragu-ragu kita saja. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu kalau kita nampak sesuatu benda ni tak kena pada kita, kalau tak boleh kita nak ubah, tinggalkan je. Fa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nampak je orang macam ni jahil sangatlah. Sang kita dah menasihatkan dia kan, dah bagi tahu pada dia kita ni orang awam juga. Tapi sebab kita datang mengaji dekat Masjid Al-Falah ni, dia tahulah sikit-sikit kan. Dah bila bagi tahu kat dia pula lebih-lebih kan. Tak apa. Fa idza khatabahumul jahiluna, bila kita cakap-cakap dengan dia kata lah kau pun sama je dulu, dia kata. Bagi macam-macam alasan kan. So bye-bye je. Qalu salama. Dan inilah belitan iblis. Dia nak kita bertentangan dengan pandangan ulama. Kalau yang lepas ulama dengan ulama, dia pergi apa orang kata, temukan dia digaduhkan, dilaga-lagakan. Dia nak kita pun dilagakan dengan ulama. So contohnya dia akan sebut ulama tak faham. Ulama ni tak faham isu rokok. Alah, ulama tak faham. Memanglah dia tak merokok. Bukannya dia tahu kalau dia merokok dia sama macam kita. Bukan duit dia pun. Dia dah mulalah kata-kata itu, alasan-alasan seperti itulah. Dan dia pun sebut awak bukannya ada pengalaman. Memang kalau lagi tengoklah pula lebih junior. Awak mana ada pengalaman, dia kata. Dan dia rasa memang awak tak rasa. Memanglah boleh cakap je. Itu alasan dia antara lain. Ini bahasa-bahasa yang Ibnu Al-Jauzi tulis, tapi kita terjemahkan kepada bahasa USJ lah. Ya. Dan dia kata apa? Tak rasa, memang boleh cakap je lah. Cakap je lah, dia kata. Tak kena pada batang hidung sendiri, mudahlah nak bagi hukum. Ya. Kita tengok nanti macam mana keluarga dia. Kita tengok nanti macam mana dia. Dia macam tu. Dia macam dah mula menyumpah-nyumpah dan sebagainya. Syaitan suka sangat. Okey. Tengok syarah dan tahqiq. Maksudnya daripada sini dijelaskan lagi. Saya cuma bagi kesimpulan dan juga penjelasan secara umum. Mari kita lihat pula apakah yang dihuraikan oleh oleh Dr. Zahruddin. Dia kata ada di antara orang awam yang berjaya ditipu oleh iblis dengan mendahulukan akal fikirannya daripada fatwa alim ulama. Mereka menganggap bahawa dirinya sahajalah yang benar dan betul. Okey, dan dia nampak ulama-ulama ni ulama-ulama sebagai kolot dan tidak benar. Memang ada istilah-istilah itu yang dicampak kepada ustaz-ustazah. Itu ustaz-ustazah kampung, dia kata. Memang ada tuan-puan. Alright. So, tapi memang pun kadang-kadang ustaz-ustazah tu betul-betul kampung. Dia datang daripada kampung. Mungkin pemikiran dia yang betul kampung. Ada juga. Tapi ada yang dia memang benar-benar telus. Okay, itu ustaz-ustazah lah, bukan ulama'. Bila saya sebut ustaz-ustazah, dia bukan ulama'. Ini cuma pendakwah dan penyampai saja. Okey, dan dia rasa apa? Jika sesuatu hukum itu tidak kena dengan dirinya atau dirasakan hukum itu tidak menyebelahinya, mereka akan terus mencari jalan lain dengan menggunakan akal fikiran semata-mata demi keuntungan diri sendiri. Okey. Kenapa ada panel syariah ni? Sebab supaya orang datang percaya. Tengok tuan-tuan Dobi kan. Dobi tu, mana Dobi yang tulis halal, kat situ dah ramai. Dia menggunakan tulisan halal tersebut. Dijamin halal kan. Yang halal tu dia nak sebut sabun lah. Tapi yang sebelah tu tak ada pun sebut kan. Tak siapa yang masuk. Sebab memang perkataan halal tu sangat apa orang kata tu menguntungkan. Okey. Sehingga sanggup mengenepikan pandangan dan fatwa alim ulama yang lain. Apa yang difikirkan benar akan terus dirasakan benar sekalipun dia bercanggah dengan ulama dan juga agama. Saya ada jumpa dia dengan seorang ni. Bila saya sebut salah satu bab ni, pelaburan yang tini ni, saya dengan suami lah, saya kata kita tak setuju ni. Kenapa? Dia tetap juga nak cari benda tu boleh, nak dibolehkan juga. Saya kata kalau macam ni saya tawakuf lah, saya tak berani nak teruskan, saya kata. Sebab bila kita tengok dia punya sumber-sumber dia dan sebagainya, kita study sikit kan, hati kita sendiri dah nampak macam tak boleh lah ni, cuak lah kan. Jadi tu yang kita tinggalkan saja. Tapi still ada kata saya tak boleh terima lah, boleh ni sebab still nak kata boleh juga. Okay. Dan ada juga setengah orang awam, dia menganggap bahawa ulama tidak berhak untuk menasihati dalam hal duniawi. Ini fahaman sekularisme, yang memang telah dirancang di satu agenda. Dia nak membuatkan kita ini dengan dunia mesti berpisah. Benda itu kena berbeza, dia kata. Padahal sebenarnya Islam itu syumul kan.
Okey. Mereka menganggap bahawa pihak yang terlibat dalam bidang seni bina hanyalah kontraktor, pekerja kontrak dan arkitek. Ulama tidak berhak untuk menasihati mereka dalam bidang ini. Ya. Sedangkan dalam Islam untuk membina sesebuah binaan pun telah ditunjukkan garis panduannya. Contoh bagaimana membina kedudukan binaan supaya tidak membelakangi kiblat, terutama tandas dan lain-lain. Islam juga telah menggariskan panduan dalam bekerja supaya tidak berlaku sikap yang tidak diingini seperti pecah amanah dan tidak jujur. Mereka yang tidak menerima pandangan agama dalam urusan dunianya, dia tidak sedar bahawa sedikit demi sedikit mereka sebenarnya sedang memisahkan urusan agama dengan dunia, maka ini adalah tipu daya iblis yang besar terhadap orang awam. Jadi dia pisahkan dunia dengan agama kita, dengan akhirat kita. Sedangkan dunia ini tuan-puan adalah jambatan pergi ke akhirat. Kalau kita tak sampai kat dunia ini, mustahil kita tak boleh nak sampai ke akhirat. Kita ini kan manusia yang ditaklifkan, yang ada tanggungjawab. Hatta anak, baby dan sebagainya pun dia datang dulu ke alam dunia ini melalui alam rahim. Kalau gugur dia, kita akan jumpalah dekat akhirat kelak. Jadi tapi dunia ini adalah jambatannya. Sebab tu kita sangat terhutang budi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terhutang budinya dengan kita kerana Allah bagi peluang pada kita. Bila kita hidup, kita boleh ada harapan untuk pergi ke syurga. Jadi itu peluang yang sangat tinggi. Kita tak tahu apa keadaan di alam roh, ya. Tapi itulah takdir Allah yang menentukan kita ini dapat sampai ke dunia. Cuma kena usahalah. Dah dapat dah syurga, tawaran syurga tu, tapi tak nak usaha, nak lenggang kaki, lenggang kangkung je tak dapat lah kan. Okey, jadi untuk itu tuan-tuan perempuan, mari kita semak sikit ciri-ciri Islam. Ciri-ciri Islam tak ada di sini, tapi sengaja saya sediakan supaya kita lebih kuat, lebih mencintai dan kita lebih respect pasal Islam ni. So once kita tahu ciri-ciri Islam, jadi kita tahu Islam ini apa, kenapa nak memperjuangkan sampai macam tu sekali. Hari ini semalam anak saya tunjukkan ada 2 orang pekerja kan, kena pukul sebab puasa. Bodyguard, dia kerja sebagai bodyguard kan, nampak dapat tak tu? Sebagai bodyguard kena pukul kat Kelang je. Dia kerja sebagai bodyguard, dah dibagi warning untuk tidak berpuasa. Di Malaysia berlaku ni. Tapi dia tetap berpuasa. Bila dapat tahu, dia kata, kan saya kata awak jangan puasa. Kalau awak puasa ini awak ingat, itulah sebab dia ingat puasa tu tak kuat lah orang tu kan. Awak ingat Allah bagi awak rezeki. Sampai macam tu lah. Dia kata selama ni saya yang bagi rezeki pada awak. Jadi dia pun memang biji macam kalam Fir'aun lah. Ada dia punya report polis, ya, dan kita menyerulah tuan-puan, tolong sebar-sebarkan pada sahabat-sahabat kita yang mana majikan dia, sama ada majikan di rumah ke, kan kadang-kadang pembantu rumah pun sama juga. Majikan-majikan itu menghalang dia daripada puasa, menghalang dia daripada solat, menutup aurat, cepat laporkan kepada pihak berkuasa. Jangan diam aja. Kita diam tu maksudnya kita kena bully. Ingat, bully kita diam tu, dia tak buat apa-apa ke? Dia boleh bully orang lain. Jadi kezaliman berleluasa. Dah lah macam tu kena pukul tuan-puan, berbirat lepam kat belakang ni. Siapa-siapa yang tengok gambar tu, saya kata, ya Allah kesiannya. Tapi memang body dia besar lah, dah nama bodyguard. Tak cukup macam tu, tak cukup, kena balon, kena pukul kepala dia, kena tampar lagi, dia kena kick lagi kan, kena tendang lagi. Tuan-puan, diacukan pistol. Diacukan pistol dan ugut sekali. Kalau dia terus macam tu, keluarga dia pun sekali akan kena. Jadi nak ceritanya, memang ada majikan-majikan yang seperti itu. Ada majikan yang non-Muslim ini baik pula. Itu yang jahat tu satu hal lah. Tapi yang baik tu Masya Allah, memang lah tu lebih betul ramai yang siap sediakan surau. Saya jumpa majikan-majikan yang macam ini. Dia siap sediakan surau. Lepas tu dia tanya, Ustazah nak sembahyang dulu. Sempat dia dengar azan, Ustazah sembahyang dulu. Dia bukan Islam. Saya kata boleh lah. Saya sediakan surau. Bangga dia sediakan surau tu. Tunjukkan surau apa semua. Dan lepas habis tu, dia pun bisik, tak ada siapa staf solat sini, Ustazah. Tak ada siapa staf yang solat. Dia sebut solat tu. Masya Allah. Haiwan kerja, Masya Allah. Dia sangat menghormati. Ada majikan macam tu. Tapi yang kita tak boleh terima tu sebab yang tak
faham ya, dia berada di mana. Kan berada di Malaysia, rukun negara kita apa kan ya? Jadi Islam tu terletak di mana. So daripada tu dia kena faham lah apa keperluan pekerja dan sebagainya. Okey, baik, ciri-ciri Islam ini ada 7. Jadi, yang pertama kita panggil syumul. Itu yang kita sebut tadi. Alright ya. Syumul maksudnya mencakupi keseluruhan. Dia sempurna, mencakupi segala aspek. So kalaulah ada ajaran Islam yang dia kata, oh dalam bidang bisnes, sorry tak ada dalam Islam sorry benda ni tidak ada perbincangan dalam Islam, tu benda baru lah dia kata. So maksudnya itu bukan the real Islam. Kalau Islam itu dia evergreen dan dia mencakupi seluruh urusan manusia. Yang namanya urusan manusia mesti ada hukum hakam, mesti ada keputusan dan prinsip-prinsip dalam Islam. Okey, dia punya rujukan daripada surah An-Nahl ayat ke-89. Ini Allah yang sebut sendiri. Islam itu ada ciri apa? Sebab Islam ni datang dari Allah. Allah cipta agama ni kan, Islam. Allah cipta kita, takkan Allah tak tahu kot Islam tu sesuai untuk orang yang pelbagai agama ke kan? Takkan Islam tu sesuai untuk kita je. Kan aslim taslam. Kamu terima Islam, kamu akan selamat. Okey, yang kedua, ciri-ciri Islam ini adalah Rabbani. Maksud Rabbani, semua sistem dalam Islam itu ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Allah yang tetapkan, Allah yang tentukan. Okey. Bukan manusia tetapkan. Sebab tu solat subuh kita 2 rakaat dulu, kini dan selamanya. Tak boleh ada siapa pun nak mengubah jadi 3 rakaat lah pula. Nak tambah. Allahu Akbar. Ya Allah, consider lah. Kita bangun awal dah ni. Tak ada, buat je reject. Tak sah. Okay, sebab Allah yang tentukan. Sama ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Kita lah pula gatal kata, COVID ni masih COVID. Kita tundalah nanti lepas raya haji, kita katakan. Kita tunda pada Muharram. Tak boleh. Itu Allah punya. Okey. Jadi boleh rujuk Az-Zumar ayat 2 hingga ayat 3. Jadi Allah sebut agama yang bersih ini adalah milik Allah. Jadi dia sebut tu Islam tu milik Allah tu. Kita cuma menjalankan aja apa yang Allah nak. Yang ketiga, dipanggil sebagai As-Sabat wal Murunah. As-Sabat dia sa' bisa. As-Sabat wal Murunah. Ya, wal Murunah. Okey. Sabat ni maksudnya tetap. Al-Murunah maksudnya fleksibel. Sabat wal Murunah. As-Sabat wal Murunah. Dia tetap dan dia juga fleksibel. Macam mana boleh tetap, boleh fleksibel? Dia ada terbahagi pada 2. Perkara-perkara yang asas, perkara-perkara yang pokok memang sabat. Contoh, solat itu wajib. Itu perkara pokok. Wajib lah. Dengan hukum yang wajib, maka dia wajib. Tapi cara pelaksanaannya adalah murunah. Maksudnya dia ikut keadaan. Mungkin kita kena solat dalam keadaan duduk sebab sakit. Tapi solat tetap solat. Mungkin kita solat dalam kapal terbang, ada cara dia. Mungkin solat dalam keadaan baring. Solat kita dijamak kosorkan. Jadi dia punya perjalanan ataupun enforcement itu kemungkinan dia berubah. Dia fleksibel. So siapa yang bermusafir, solat dia yang 5 tadi jadi 3. Macam berubah kan? Tapi tak berubah. Dia still lagi tetap. Jadi kewajipan itu tetap kita jalankan. Cuma cara dia itu berbeza. Begitu juga dengan tutup aurat. Tutup aurat itu wajib. Cara nak tutup aurat terpulang, dia fleksibel. Nak pakai purdah, nak pakai baju kurung, nak pakai jubah kan? Nak pakai baju kelawar, tak apa. Pakailah maskot, dia orang nak pakai maskot kan? Boleh, yang penting tutup aurat. Okey. Baik, itu yang kedua. Ketiga, kita pergi ke 4. Yang keempat, ciri-ciri Islam ini dia adalah waqi'iyah. Waqi'iyah, ya, waqi'iyah maksudnya realistik. Waqi', orang kadang sebut waqi' dengan ain. Waqi'iyah, realistik.
Okey, as-sabat wal murunah tadi, sorry, ulang ni pergi reverse balik. Surah Al-Baqarah ayat 286. Surah Al-Baqarah ayat yang paling akhir sekali. 286, firmanullah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi maksudnya bila Allah tetapkan sesuatu hukum tu, Allah tak akan membebankan kita kecuali kita mampu untuk buat. Okey, waqi'iyah realistik, surah An-Nahl ayat 71. Realistik. Jadi kalau dalam Islam kita percaya pada qada dan qadar, begitu juga dengan rezeki adalah ketetapan daripada Allah, betul kan? Jadi Allah yang mengurniakan rezeki dia. Tapi kalau kita tengok dalam masyarakat, ada yang miskin, ada yang kaya, Allah ni tak pandai bagi sama rata ke? Dia kata kan? Tidak. Allah tahu kerana apa? Kerana Allah lebihkan setengah manusia ini kerana dia mempunyai keupayaan yang berbeza. Berbeza. Kalaulah agak-agak kita tengok orang yang okay, contohnya gelandangan, dia dapat 5 juta, cukup ke tak cukup? 5 juta pada dia cukup lepas tu apa jadi pada duit tu? Kan? Dia faham tak? Bagi pula kepada orang yang sentiasa mengimarahkan contohnya masjid, 5 juta tu dia tahu tak nak buat macam mana? Beza tak dengan cara orang dua pihak ni? Cara beza tak? Beza. So cara pengurusan berbeza. Sebab tu Allah dia tidak akan menzalimi kita. Jadi kalau misal kata Allah kita tengoklah, kenapalah rezeki kita payah ni, susahnya nak dapat ni, macam tergantung-gantung aja. Ada ni tapi kenapa tak dapat-dapat? Kita rasa macam tak lancar lah, tersekat-sekat lah. Selain daripada kita tengok amalan kita balik, kita kena bersyukur. Sebab sebenarnya Allah sedang melindungi kita daripada menzalimi diri sendiri. Sebab takut bila kita dapat nanti kita dah jadi kita membazir dan kita mungkin tak ingat nak menyimpan dan sebagainya. Macam-macam lah. Okey. Sebab tu selain daripada kita cek balik, mungkin kita ada silap, ada dosa, yang tu penting. Satu lagi, syukur. So sebab tu sabar, syukur, dia selari. Okey. Surah An-Nahl ayat 71, Allah sebut apa? Dan Allah lebihkan sesetengah kamu daripada ke atas yang lain. Jadi maksudnya memang Allah plan. Jadi tapi ini adalah waqi'iyah, realistik. Plan Allah berdasarkan realistik dan keperluan. Yang kelima adalah tawazun. Itu ciri-ciri Islam. Tawazun. Tawazun maksudnya adanya keseimbangan. Keseimbangan dunia dan akhirat. Okey. Surah Al-Jumu'ah ayat 9 hingga 10. Adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Timbangan apa yang kita buat dunia adalah untuk akhirat, ya. Di mana Al-Jumu'ah ayat 9 hingga 10 kita dianjurkan supaya segera solat bila mendapat seruan solat. Dan bertebaranlah mencari kurniaan Allah serta ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Jadi maksudnya Allah arahkan kita segera pergi solat. Kalau solat Jumaat tu mana boleh tunggu lagi. Tak dapatlah peluang dan pahala Jumaat kan. Okey, dia bertukar jadi pahala biasa je solat Zuhur. Bersegera. Kemudian selepas solat itu bertibaran kamu. Allah arahkan kita bertibaran. Pergilah cari kurniaan Allah. Meaning that rezeki Allah ni banyak melambat atas dunia ni. Kan? Dan waktu kita mencari itu still masih ingatkan Allah. Okey. Itu tawazun. Next adalah yang keenam. Ciri-ciri Islam adalah alamiyah. Islam ini dia bersifat universal. Semua orang boleh pakai. Kalau dia tak nak masuk Islam, tak apa. Tapi hiduplah cara Islam. Guna sistem Islam. Guna sistem perbankan Islam, sistem kenderaan Islam, sistem apa-apa jugalah. Kan muamalahnya Islam, nikahnya Islam kan. Tapi dia akan gugurlah. Tak adalah yang mana yang dia kena wajib macam puasa apa semua kan. Dia tak akan dapat lah. Sebab bila Islam ini dia tiket. Islam ni, akidah ni dia macam tiket. Tiket untuk dia pergi ke syurga. So kalau dia tidak mengucap syahadah, dia cuma dapat kebaikan dan manfaat di dunia saja. Bila dia berpuasa, dia ikut kita berpuasa, yang dia dapat adalah faedah di dunia ini. Sehatnya dia, lemaknya pecah kan, slimnya dia dapat.
Tapi tiket untuk ke syurga tak dapat. Sebab yang tu dia tak ada. Okey. Jadi sebab itulah nak dapatkan tiket ini, kita yang dah dapat tiket ni kena jaga betul-betul, jangan sampai kehilangan tiket itu. Dan mereka yang tak dapat tiket ni kita doakanlah supaya mereka dapat. Okey, surah Al-Anbiya ayat 107. Okey, itu dalil dia. Firmanullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat, okey, kasih sayang kepada seluruh alam. Okey. Last sekali yang ketujuh, Islam ini dia bersifat sederhana, wasatiyah. Wasatiyah yang kita selalu dengar kan, agama wasatiyah ni, sederhana. Selama mana kita menjalankan Islam dengan sempurna, kita adalah wasat. Maksudnya sederhana. Kita tak akan melampau punya. Bukan bermaksud kita solat 5 waktu, kita adalah pelampau. Tapi bila kita menyempurnakan 5 waktu itu, itulah kita, sederhananya kita. Puasa bulan Ramadan, seluruhnya 30 hari ni, wish, itu teroris kata kan. Dah melampau dah tu. Teroris pengganas, dah melampau-lampau dah. Tak. Apa juga yang Allah suruh, 5 kali sehari solat, tutup aurat, expose kalau perempuan muka dengan tapak tangan sahaja, ibadah dalam bulan Ramadan, haji pada bulan haji, yang itu sudah wasatiyah. Jangan pula kita memandai-mandai, kita kata ish, solat 5 waktu ni banyak sangat lah, solatlah 3 je, dah jadi syiah dah tu kan. Syiah tu wasatiyah kita katakan. Kalau buat 3 je wasatiyah lah tu kata. Lepas tu pakai tudung, pakai tutup aurat sekerat jadi tutup. Wasatiyah. Salah pemahaman tersebut, sebab Islam itself keseluruhannya memang dah wasatiyah. Itu ciri-ciri dia. Maksudnya Allah yang tahu, Allah yang decide dia wasatiyah ke tak untuk kita, bukan kita yang decide. Kalau kita yang decide puasa ni kita nak setengah hari je semua kan, wasat setengah hari kan, tapi tidak akhirnya bila kita tengok pun, bila puasa intermittent fasting kan, sampai 15 jam kadang-kadang untuk dapatkan dia punya impak dan kesan. Kita 12 jam je 12 jam aja, subhanallah. Okey, wasatiyah sederhana, tidak melampau, dan kita juga tidak mengurang-urangkan. Okey, dalam surah Al-A'raf ayat 31, sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampau batas. Jadi Islam yang kita ada ini tidaklah melampaui batas. Baik, kembali ke muka surat 197. 197 Baik, persoalan dia, okay, adakah orang awam ini tak boleh berbeza pandangan dengan para ulama ni? Kita nak ikut aja ke kata ulama? Tak semestinya. Sebab di situ ada 2 perkara yang perlu kita ambil tahu. Yang pertama, jikalau terdapat satu-satu kesalahan di kalangan ulama ini, ataupun pandangan ulama ini, maka orang awam berhak untuk tidak sependapat. Berhak. Okey, sebab ulama pun manusia biasa yang melakukan kesilapan kan? Okey, tapi sekarang ni masya-Allah orang awam dia sangat bijak. Ramai yang sopan, dia terus DM lah, PM lah kan. Jadi dia tidak memalukan. Itu adab yang sangat baik. Dia DM, PM, dia bagi tahu, dia terangkan, betul ke ustaz macam ini, ustazah betul ke begini kan. Melainkan kalau pendakwah tu sendirilah yang memaparkan kan. Kan dia yang expose, dia tu hal dia lah. Okey. Next, yang kedua, dibenarkan bagi orang awam tidak bercanggah dengan ulama apabila sesuatu perkara itu tidak nyata, tak jelas. Jadi bila tidak nyata, maksudnya macam ada beberapa pandangan. Contohlah nak bayar zakat ni kan. Kalau zakat mazhab Syafi'i, dia kena bayar guna beras tau, guna makanan asasi. Tapi kita bayar guna duit je kan? Itu ikut mazhab lain tu, ikut mazhab Hanafi. Okay, so kalau macam tu contohlah, ulama ni sebut okay, kita guna duit. Jadi yang kita tak selesa. Bila kita tak selesa, tak apa, tak nak ikut pun tak apa. Kita bayarlah guna beras, makan asasi. Kita pergi jumpa orang yang susah tu kan, kemudian kita bagi beras. Ataupun terus jumpa dengan pusat zakat. Terima tak beras daripada kami? Kita nak buat ni. Tak ada masalah untuk berbeza. Cuma seorang awam tersebut mestilah faqih juga. Kan? Maksudnya dia tahu dan dia ada rujukan dia yang muktabar juga.
Dan dia bukan hanya mendengar setengah daripada perkataan ulama, lepas tu mengkritik tanpa dia dengar sehabisnya. Okey, baik. Next adalah ingatan. Ingatan untuk semua pendakwah ini dia kena menerima. Saya tak nak sebut ulama lah, pendakwah especially kena menerima, sebab biasa kalau ulama ni dia akan terima. Kalau ulama sifat dia akan menerima, sebab ulama dia tahu, dia menerima kalau dia silap. Imam Syafi'i pun macam tu juga kan, kalau dia silap minta dibetulkan, dan dia kata kalau nampak pandangan dia itu ada kesalahan dan engkau jumpa pandangan yang lebih baik daripada ini, maka tinggalkanlah pandanganku. Jadi itu dia dah sebut. Ulama dia punya perangai macam tu. Tapi yang dalam semak ni minta maaf sebut, jadi kenalah belajar untuk terbuka hati, ya. Pendakwah kita ini harus terima, bersedia untuk menerima teguran, dan tak menang pun tak apa. Kalau rasa macam kena fikir dulu, diam dulu, tak apa. Oh ya ke kan. Alright, sebab kadang-kadang orang awam ini dia belajar banyak daripada ramai ustaz, daripada ramai guru, betul tak? Jadi dia dah dapat banyak input. Bila dapat banyak input, yang mungkin yang pendakwah satu-satu ni dia hanya satu, dia dengan alam dia dengan dunia dia. Jadi dia pun tak dengar pendakwah lain punya ceramah, tak dengar kupasan itu. Jadi mungkin dia ketinggalan, ya? Okey. Macam saya semalam cerita pasal fidyah dengan suami saya je. Dan saya, sebab saya baca beberapa ni, saya kata, bang, bolehlah kalau misal kata anak itu atau waris itu nak gantikan puasa mak ayah dia, jadi dia puasa on behalf of mak ayah dia. Dia ustaz kata, tak ada lah. Tu dia belajar lah kan. Tak ada lah, mana boleh, dia kata kan. Kena bayar fidyah aja. Itu ibadah badaniyah. Tok-tek. Suami isteri dah, laki bini dia jadi macam tu. Dah lah tu saya pun ambil rujukan saya pun bagi pada dia lah kan. Lepas tu dia kata, dia kata ini pandangan dan sisi yang lain. Oh, saya pun seronok, bukan seronok sebab menang. Seronok sebab Masya Allah, cara dia itu menerima tu dengan hati yang terbuka tu kan. Walaupun daripada isteri. Kan. Dia payah nak cari tu. Jadi dia boleh terima dan dia kata rupanya dia kalau macam tu betul lah. Dia kata gitu kan. Seronok kita hidup dapat suami macam tu kan. Masya Allah. Kemudian yang kedua, perkara yang perlu diingati adalah bermuzakarah lebih baik daripada berdebat. Elakkan debat, ya? Tapi jangan elakkan Samsul debat. Samsul debat banyak input yang bagus, ya? Okey, elakkan berdebat, berselisih faham, nak menang, tapi hangatkan muzakarah. Bila muzakarah ni, diorang mempunyai specialization masing-masing. Jadi kita boleh dengar dan nampak idea yang dilontarkan. Dan bila nampak idea-idea yang dilontarkan, begitu begini, sekarang kadang kita nampak kesimpulan itu sendiri. Ya, kita boleh buat kesimpulan sendiri. Jadi muzakarah itu lebih baik dan dianjurkan muzakarah tertutup yang dihadiri oleh orang-orang yang terlibat sahaja untuk mengelakkan rasa bangga dan riak. Ya, tapi pada saya, seandainya memang keadaan pada waktu itu memang memerlukan muzakarah terbuka, tak ada masalahnya bila kita buat muzakarah secara terbuka. Contohnya Menteri Agama kita cerita pasal vaksin aja, dia pergi himpunkan berapa orang? 10 panelis. Forum yang kali pertama lah rasanya ada 10 panelis. Nama forum. Yang baru-baru ni ada 15 orang tak silap saya. Kan? Jadi dia pun himpunkan. Jadi dia ambil pandangan dan butiran daripada ke-15 ini, itu nampak keberanian, dan pada saya ini sangat bagus kerana masyarakat Malaysia kita ini perlu ada budaya berani mengutarakan pandangan. Masyarakat Malaysia kita, khususnya anak-anak Melayu, bila tanya dalam kelas, faham tak? Ada soalan? Semua senyap. Jadi kena dah dibiasa-biasakan dia bercakap. So kalau ada yang bercakap je masing-masing, sibuk lah nak balik dah ni kan. Macam tu, ya. Masya Allah. Okay, next yang ketiga adalah setiap perbezaan pandangan itu mestilah melalui adab, ya, dan cara yang betul seperti mana yang telah ditetapkan oleh Islam tanpa menjatuhkan kredibiliti masing-masing. Okey. Kemudian bercanggah pendapat tidak salah, tetapi menjadi sesuatu yang salah jika kita menghentam, kita menghina sehingga
kita pun orang kata dengan kata lain membuatkan orang-orang macam kalau netizen pun terkait sama, menghentam-hentam. Jadi jangan adalah sampai ada perasaan dendam dan sebagainya di kalangan kita. Okay, so next, bab yang ke-32. Bab yang ke-32, apa dia lagi? Berlitan tipu daya iblis. Dia mengutamakan orang yang zuhud berbanding ulama. Okey, apa beza tu zuhud dengan ulama? Kita tengok Imam Al-Jauzi mengatakan, wa bin talbisihi alaihim taqdimuhum al-mutazahidina 'ala al-ulama falau ra'au jubbata sufin 'ala ajhalin nas azzamuhu khususan idza taqta'a ra'sahu wa takhsha'u lahum wa yaquluna aina hadha min fulanil alim dzaka talibud dunya wa hadza zahidun la ya'kulu 'inabatan wala ratbah wala yatazawwaj qad jahlan minhum bifadlil ilmi 'ala az-zahidi wa itharan lil mutazahidin 'ala syari'ati Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa min ni'matillahi subhanahu wa ta'ala ala haula'i annahum lam yudriku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam id law ra'awhu yukthir tazwiji wa yastafa as-sabaya wa ya'kulu lahmad dajaj wa yuhibbul halwa wal asal lam yu'azzim fi sudurihim. Okey, belitan iblis ini dia akan memesongkan perhatian orang awam untuk menghargai dan memuja orang yang zuhud lebih berbanding daripada orang yang alim. Ya, sebab kita lebih kepada apa yang kita nampak pada mata, kan. So apa yang kita nampak itulah yang kita percaya, macam tu. Okey. So itu belitan tipu daya iblis. Now, apakah mafhum atau maksud dia ni? Di antara muslihat iblis terhadap orang awam ialah mereka lebih mengutamakan orang-orang yang nampak zuhud berbanding ulama. Andai ada seseorang yang memakai baju bulu tebal, biasa bulu tebal ini adalah orang-orang yang dia zuhud lah. Ya, zuhud itu dia tidak nampak mementingkan dunia. Jadi dia cukup apa yang ada, macam tu. Muncul di hadapan orang-orang jahil, maka mereka akan memuja dan menyanjunginya. Apalagi jika orang yang zuhud itu memakai baju tebal itu selalu mengangguk-anggukkan kepalanya dan pura-pura khusyuk di hadapan mereka. Maksudnya tak cakap apa-apa, nampak tawadu, sangat tunduk aja. Bahkan mereka berkata, dari ceruk manakah datangnya orang yang berilmu ini yang hanya mencari keduniaan? Jadi dia bandingkan, tengok orang zuhud ni senyap aja. Orang yang berilmu ni, ya Allah Tuhanku, kata datang dari mana, ceruk mana lah ni, lupa diri lah kot, dia kata. Sedangkan orang ini adalah orang zuhud yang tidak makan yang kering maupun yang basah serta tidak menikahi wanita. Jadi dia tengok dia punya lifestyle, Masya Allah, lifestyle dia bagusnya, zuhudnya, kan. Tengok dia pun tak kahwin, makan daging pun tak, makan minum air putih je, dia kata, kan. Mereka berkata seperti itu kerana mereka memang tidak tahu kelebihan orang yang berilmu daripada orang yang zuhud, sehingga mereka lebih mengutamakan orang yang zuhud daripada orang yang mengetahui syarak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka adalah mereka tidak hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Jadi itu mereka mungkin tak nampak cara Nabi. Kalaulah, ni kata Imam Ibn Jauzi, kan, kalaulah mereka melihat Nabi berkahwin bukannya 1, 2, 11 cik. Kan, memilih batu permata, tengok tu, Nabi boleh menjanjikan batu permata, cincin lah, gelang lah kepada siapa-siapa yang Nabi nak janjikan. Makan daging ayam, Nabi makan daging ayam. Menyukai manisan dan madu. Tu asyik tanya je, ada tak manisan? Ingat tak cerita yang isteri Nabi dia main-mainkan Nabi, dia macam boykot Nabi sebab suka sangat minum manisan. Sudah pasti Nabi juga tidak diagungkan oleh mereka. Kata Imam Ibnu Jauzi. Subhanallah. So we have to be careful lah dengan apa yang kita lihat. Tengok balik apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, syarah dan tahqiq dia. Ada di antara orang awam yang ditipu oleh iblis kerana mendahulukan orang yang berpenampilan seperti zuhud berbanding ulama. Orang awam juga mudah tertipu pada seseorang yang berjubah, berkopiah dan berserban tanpa mengetahui hakikat sebenar peribadi seseorang itu. Orang yang nak buat baik, kan, kalau kita tengok yang pelaku salah tu, kan, orang dia panggil lah, orang yang tertuduh, orang kena tuduh tu, kan, tiba-tiba dia pakai kopiah, sebelum tak pakai kopiah.
Oh, dah pakai kopiah lah pula. Alamak. Kita kata kesiannya. Orang Islam. Kita kata kan. So, jangan mudah tertipu dengan penampilannya. Yang kedua, seseorang yang berpakaian seperti orang zuhud tidak semestinya dia zuhud. Ada kalanya dia hanya bermuka-muka untuk mendapatkan sanjungan dan pujian daripada orang lain. Nilai zuhud yang sebenar bukanlah pada pakaian semata-mata, tetapi ia terletak pada hati dan budi, ya, dia punya akhlak. Pada zaman Ibnu Al-Jauzi, ni Imam Ibnu Jauzi ni mesti dah nampak dah. Sebab tu dia cerita pada kita. Ramai daripada kalangan orang zuhud yang hanya tahu berzikir semata-mata. Mereka terlampau sibuk dengan zikir-zikir mereka tetapi mengabaikan tuntutan menuntut ilmu. Sibuk berzikir, nafkah isteri, anak terbiar. Okey. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengutamakan orang yang menuntut ilmu berbanding ahli ibadah. Ahli ibadah yang melaksanakan ibadah tanpa ilmu akan nampak dengan jelas ketiadaan ilmunya. Kita ini bila ada ilmu tidak mengamalkannya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan, dia macam pokok yang tak ada buah. So, tapi bolehlah juga tempat berteduh kan. Kalau dah ada tempat teduh lain, tebang je pokok tu. Tapi orang yang beribadah tanpa ada ilmu, maka ibadah itu boleh jadi padah pada dia. Dia akan jadi padah balik. Sebab dia melakukan apa yang Allah mahu tanpa ada pengetahuan. Pernah kan saya cerita seorang abid dengan seorang alim yang dia solat. Abid itu solat. Dia solat, dia nampak tikus tu keluar masuk, geram dia. Dia rasa macam mengacau je. Dia pergi hempuk tikus tu, mati tikus tu. Kan ada saya cerita tak? Oh, belum Oh, okey. Kita cerita pasal tikus ada. Dia pergi hempuk tikus tu, mati tikus tu. Bila dah mati tikus tu, dia tengok, dia kata, ya Allah, apa salah tikus ni? Dia keluar masuk, mungkin itu cara dia berzikir. Mungkin itu cara dia menemani dia dan menyaksikan tantang dia besok di akhirat. Dia akan jadi saksi atas ibadahnya dia ini. Menangis dia. Dia menyesali perbuatan dia. Dia telah menzalimi makhluk Allah yang kecil daripada dia. Jadi dia simpan tikus itu sampai kering. Dan bila dah kering, dia pergi sangkut dekat rantai dan dia pakai. Nak mengingatkan diri dia. Bila dia pakai, dia sembahyang semua dengan bangkai. Orang yang berilmu dia tahu dah, gelak dah tu. Jadi sembahyanglah puluhan tahun sembahyang. Bila dah sembahyang kan, jadilah benda tu mungkin dia jaga ke macam mana boleh jadi ni kan. Dia masukkan dalam gelas berkaca ke apa ke, dibawa bila dah sembahyang. Dan kemudian satu masa ada seorang alim, Allah nak selamatkan dia, solat sebelah dia. Jadi yang alim ni bagi salam, lepas tu pandang dia. Lepas tu dia tanya, apa yang ada di lehermu itu? Apa yang kau kalungkan di lehermu? Abid ni pun bagi tahu pada dia. Cerita-cerita tu lah yang pasal dia hempuk lah, dia punya penyesalan dia lah, jadi dia simpan, dia mengingatkan diri dia ini kan, bahawa diri dia itu zalim, maka solat dia, ibadah dia bertambah khusyuk. Jadi alim ni dia pun terkejut. Dia cakap, tahukah engkau sahabatku, puluhan tahun selama mana engkau memakai kalung tikus tersebut, solat engkau tidak sah. Nampak tak? So, jadi maksudnya ibadah kita bukan main rasa. Dia tak boleh rasa. Jadi dia kena ikut spesifikasi yang diberi oleh Allah Jalla wa'ala. Sebab tu penting sangat ilmu ni. Penting. Ilmu berkenaan dengan hukum hakam kan. Jadi untuk kita buat preparation ni, sebelum kita masuk Ramadan, antara the best preparation kita dalam bulan Ramadan ada 3. Yang pertama adalah ilmu. Kemudian yang kedua adalah berkaitan tentang doa kita kepada Allah. Dan yang ketiga adalah taubat. Ya? Okey, 3 tu taubat. Baik, Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya umumkan kita ada berita tidak baik ya. Puan Siti Hawa binti Yusuf telah kembali ke rahmatullah pada pagi ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ila arwahi Siti Hawa binti Yusuf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha ya Allah wa'fu anha. Jadi mudah-mudahan Allah menempati roh Puan Siti Hawa binti Yusuf ini bersama dengan para salihin yang mencintai Allah dan Allah juga mencintai beliau, ya. Okey. Baik, boleh kita teruskan? Jadi itu adalah kisah, ya, bagaimana berbezanya ibadah orang yang berilmu dengan ibadah orang yang tidak ada ilmu. Jadi ilmu itu penting untuk menentukan ibadah kita diterima oleh Allah ataupun tidak. Kita ni puasa, tuan-puan, kaum-kaum lain pun berpuasa juga. Orang India, Hindu, agama Hindu berpuasa, Buddha pun berpuasa juga, betul tak? Dan bila kita jumpa dia orang, dia pun kata, oh saya berpuasa, yang Hindu ni kata, kita akan terus nampak, dia baiklah dengan Tuhan dia, kan, dia rapatlah dengan Tuhan dia, betul tak? Kita akan rasa perasaan macam tu, bagusnya dia ini memang mutadayyin agama dia lah, dia berpegang kepada agama dia. Tapi apa beza kita dengan dia? Kita pun nak rapat dengan Allah, Beza puasa kita dengan puasa agama lain, saya tak sebut intermittent fasting tu, ya. Okay, yang puasa daripada agama lain adalah puasa agama lain dia mengikut budi bicara mereka. Tetapi puasa kita rukunnya, syarat sah dia, wajib dia datang daripada Allah. Allah yang tentukan. Jangan nak pandai-pandai puasa malam, Puasa kita siang aja, Kak. Jangan pandai-pandai pula niat nanti nak zuhur. Niat kita malam tu, Kak. Lepas tu puasa kita adalah menahan kan. Jangan pula nak kata saya puasa hari ni tapi saya puasa makan aja tapi saya minum. Jangan bega-bega ibadah kita sendiri, ya. Sebab itulah syukur sangat Islam ni Allah sebut dia ciri-ciri dia itu syumul, kan, Rabbani, ciri dia tu datang daripada Allah, ya. Okey. Baik, next adalah kita lihat juga ada yang menganggap orang yang zuhud hanya perlu makan kurma, tidak berkahwin dan tidak bergaul dengan masyarakat. Maksudnya diasingkan diri dengan masyarakat, ya. Sedangkan zuhud yang sebenar tidak dinilai dengan semua itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berkahwin, makan daging dan juga menyukai manisan seperti madu. Oleh itu sebagai orang awam tidak seharusnya terpengaruh dengan seseorang dari segi penampilan sahaja. Akan tetapi lebih baik jika menilai seseorang dari segi ilmunya sebelum menilai dari segi pakaiannya, kerana pakaian tidak melambangkan seseorang itu berilmu. Saya tambah sikit, ilmu dan akhlak. Kalau orang ada ilmu tak ada akhlak pun tak guna, ya. Sebab dia ilmu dia itu mungkin ada ilmu niat-niat dia yang tertentu lah. Sebagai orang awam juga satu permasalahan haruslah dirujuk kepada alim ulama berbanding ahli ibadah. Yang ini saya ada pernah sebut yang lepas, sebab actually yang kita panggil ustaz-ustaz ini pun tak semua ustaz dia tahu pelbagai bidang. Sebab mereka telah dipisah-pisahkan bidang mereka. Bidang Al-Quran sebagai contoh, dia tak berapa biasa dengan bidang hukum hakam. Yang bidang hukum hakam pun tak biasa pula dengan sejarah dan sebagainya, ya. Jadi sebab tu sangat elok yang kalau ada muzakarah tu, kerana sistem hari ini dia akan sebab dia dah pisah-pisahkan, maka bila kita nak dapatkan keputusan yang baik, muzakarah itu akan menyatukan mereka bersama. Okey. Jadi orang awam yang lebih mengutamakan orang yang zuhud berbanding alim ulama sebenarnya sudah tertipu dengan bisikan iblis. Okey. So jadi solusi dia, kalau kita ada sesuatu masalah, prioriti dia refer kepada ulama. Dan bila dah dapat ulama, kalau let's say kita pun tak pasti ulama mana, bolehlah refer pada pendakwah. Tapi tengok dulu latar belakang pendakwah tu apa. Ya, lepas tu kalau rasa macam cuak, boleh tabayyun. Tabayyun tu maksudnya kita double check. Kita double check dan daripada situ kita pun terus minta mohonlah daripada Allah tunjukkan pada kebenaran dan cenderung kecondongan hati kita itu ke mana. Sebab kalau dah dapat 2-3 pandangan tu kadang-kadang pening juga. Betul tak? Banyak orang forward video-video ni macam-macam lah. Yang ini kata itu, yang itu kata ini, kan. Itu pula lama pening sendiri. Yang mana satu ni? Kawan saya baru-baru ni dah forward kan. Allah tolonglah, dia kata macam mana ni? Kata saya dah buat dah selama ini ibadah macam ni tidak diterima ke? Adakah ini tidak dikira sebagai ibadah yang ini? Saya kata tak apa, berpeganglah pada apa yang kita belajar dulu. Saya kata.
Jadi yang ini pun dia sekarang ni saya kata makam dia tinggi kot. Saya tak sebut isu dia sebab saya sebut isu dia orang tahu. Saya kata ni makam dia tinggi kot saya kata. Jadi, tapi tak apa, kita berpegang pada yang sedia ada dan tengok Rasulullah SAW pun memang dia melakukan begini. So jadi ikutlah kadang fatwa hati kita. Pada yang mana, Masya Allah. Alright, so sahabat-sahabat ni muliakan, Alhamdulillah, terima kasih. Rasanya setakat itu sahaja. Bab 33 kita akan sambung selepas ini. Jadi saya nak cerita sikit. Tadi yang Kak Salwa nak cakap tak habis tu, sepatutnya saya pergi Syria besok. Dan Kak Salwa siap-siap dah nak buat kutipan. Jadi so tak jadilah, simpanlah balik kan. Saya kemungkinan diberikan, kita bagi masa dalam 5 hari. Diorang bagi 5 hari, so kalau tidak ada respon balas untuk mendapatkan permission lah, visa dan sebagainya untuk pergi. Kalau tak dapat juga, maka kita punya misi Syria akan dibatalkan. Jadi kita cuma kirim sahajalah duit daripada sini. Walau bagaimanapun, itulah kita doakanlah sahabat-sahabat kita di Syria dan sebagainya. Saya mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan. Selamat berpuasa, beribadah dan selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.